Salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar. Semoga semua pelajar berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, hari ini bersama dengan saya, Cikgu Aida, kita akan bersama-sama belajar sejarah tingkatan 4 iaitu bab 3 berkaitan dengan konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Okey, ini adalah sambungan daripada yang minggu sebelum ini. Hari ini kita akan masuk subtopik 3.4, 3.5 dan 3.6. Okey, 3.4 berkaitan dengan Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik dan pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menghuraikan perkembangan Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. 1. Perluasan kuasa Jepun. Pembaharuan Meiji telah membawa pemodenan sehingga Jepun muncul sebagai negara industri dan memiliki kuasa ketenteraan yang setaraf dengan kuasa barat dan demi memenuhi keperluan ekonomi dan ketenteraan serta perkembangan politik dalam negara, Jepun telah melaksanakan dasar perluasan kuasa. Okey, kat sini kita tengok ada 4 dasar perluasan kuasa Jepun. Yang pertama ialah Perang Asia Pasifik. Yang kedua disebabkan oleh keperluan perindustrian. Yang ketiga disebabkan oleh pengaruh golongan tentera. Dan yang keempat disebabkan oleh Order Baharu Asia. Baiklah pelajar, kita tengok yang pertama. Dasar perluasan kuasa Jepun yang pertama disebabkan oleh Perang Pasifik yang berlaku pada tahun 1941 sehingga 1945. Macam mana Perang Asia Pasifik ini berlaku? Okey, yang pertama, pelajar perlu tahu pertempuran ini berlaku di Lautan Pasifik, Tanah Besar Asia dan Kepulauan Asia Tenggara. Okey, pelajar kena ingat di 3 tempat inilah berlakunya Perang Pasifik. Dan kenapa dia berlaku ialah berpunca daripada kemunculan Jepun sebagai kuasa tentera di Asia yang menjalankan imperialisme di Asia Pasifik. Okey, itu dasar yang pertama. Dasar yang kedua ialah disebabkan oleh keperluan perindustrian. Jepun ini muncul sebagai kuasa industri pada abad ke-19. Dan disebabkan oleh ini, Jepun ini dia nak kurangkan bergantung kepada barat untuk dapatkan bahan mentah, maka Jepun dia perlukan wilayah. Okey, Jepun perlukan wilayah untuk apa? Untuk dapat bekalkan bahan mentah dan pasaran. Maksudnya Jepun perlukan wilayah yang baru yang dapat bekalkan bahan mentah dan pasaran kepada pihak Jepun. Okey, dasar yang ketiga disebabkan oleh pengaruh golongan tentera. Okey, pengaruh golongan tentera. Pada awal abad ke-20, Jepun ni dia mempunyai angkatan tentera yang paling moden. Okey, yang paling moden. Dan angkatan tentera ini dia menjadi agresif apabila golongan tentera ini kuasai politik. Okey, dan pihak tentera ini berpendapat bahawa masalah ekonomi yang berlaku itu dapat diselesaikan menerusi penaklukan kawasan yang kaya dengan bahan mentah dan menjadi kawasan pasaran. Okay, bila Jeneral Hideki Tojo ini menjadi Perdana Menteri dan dia telah mengheret Jepun dalam kancah peperangan. Okay, itu adalah dasar yang ketiga. Dan dasar yang terakhir sekali disebabkan oleh Order Baharu Asia. Okay, dia nak mengembangkan kuasa. Pelajar kena ingat dia nak kembangkan kuasa. Dia nak bebaskan ekonomi. Dia nak kebebasan ekonomi. Dan dia nak menentang imperialis barat. Okey, maka dia wujudkan Order Baharu di Asia Timur. Okey, Asia Timur. Negara mana? Iaitu Jepun, Korea, China dan Manchuria dalam satu blok ekonomi dan berkembang dan dikembangkan ke Asia. Okey. So ini adalah 4 dasar perluasan kuasa Jepun. Dan pelajar perlu tahu maksud Order Baharu. Apa itu dimaksudkan dengan Order Baharu? Order Baharu ini merupakan rancangan Jepun untuk singkirkan imperialis barat. Okey, singkirkan imperialis barat di Asia dan anjurkan perkongsian kuasa
serta kekayaan lebih adil dalam kalangan negara di Asia. Okey, so pelajar kena ingat ada 4 dasar perluasan kuasa Jepun. Kita tengok sekatan ekonomi terhadap Jepun. Siapa yang kenakan sekatan ekonomi? Okay, jom kelas kita tengok. Selepas kuasai Korea, Manchuria dan China, Jepun dia kuasai kawasan strategik Laut Cina Selatan termasuklah Pulau Hainan dan Indonesia. Dan dasar perluasan kuasa ini dapat reaksi dari kuasa bersekutu. Amerika Syarikat, British dan Belanda, dia kenakan sekatan ekonomi. Kenapa? Untuk halang Jepun daripada dapatkan bahan mentah untuk industri dan juga operasi perang. Okay, sebelum tu pelajar kena faham apa itu sekatan ekonomi. Sekatan ekonomi ialah bermaksud tindakan hentikan perdagangan dan bekukan semua harta milik Jepun di wilayah yang dikuasai British, Amerika Syarikat dan juga Belanda. Jadi sekatan ekonomi ini ialah dikenakan oleh Amerika Syarikat, British dan Belanda kepada Jepun. Kenapa? Sebab dia nak halang Jepun dapatkan bahan mentah. Seterusnya kita pergi kepada rancangan penaklukan wilayah di selatan. Okay, sebelum masuk ini, cikgu nak faham dulu. Ada Pakatan 3 Negara. Pakatan 3 negara itu Jepun dia tanda tangan perjanjian Pakatan 3 Negara 1940 dengan Jerman dan Itali menjadikan Jepun ini terikat dengan kuasa paksi. Maksudnya Pakatan 3 negara ini antara negara Jepun, Jerman dan juga Itali. Okey, so kita masuk rancangan penaklukan wilayah di selatan. Jalan keluar dari sekatan ekonomi oleh pihak bersekutu, Jepun dia rancang kuasai wilayah di Asia Tenggara. Kuasai wilayah di selatan Asia Tenggara. Jadi Jerman dia hantar pakar ke Jepun untuk kaji serangan wilayah selatan dan bantu perkembangan industri pembuatan kapal terbang Jepun. Dan hasrat Jepun untuk membentuk pemerintahan baharu di Asia Pasifik capai kemuncak apabila rundingan di Amerika Syarikat untuk tamatkan sekatan ekonomi terhadap Jepun gagal. Okey, maksudnya rundingan antara Jepun dengan Amerika Syarikat ini untuk tamatkan sekatan ekonomi gagal, maka pemerintah tentera Jepun pada Disember 1941 arahkan serangan serentak terhadap Asia Pasifik. Maka bermulalah Perang Dunia di Asia Pasifik. Okey, bermula Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Yang pertama kita tengok apa strategi Jepun? Itu melumpuhkan armada laut Amerika Syarikat. Pertama sekali Jepun serang Tanah Melayu. Dan hari yang sama dia serang Pearl Harbor dekat Hawaii, iaitu pengkalan tentera laut Amerika Syarikat. Kenapa dia menyerang ini? Sebab Jepun berpendapat pengkalan tentera laut ini jadi penghalang kepada kuasa Jepun untuk meluaskan kuasanya di Asia Pasifik. Jadi yang pertama dia serang dulu, dia melumpuhkan dulu armada laut Amerika Syarikat. Dan yang kedua, apa yang Jepun buat ialah dia serang wilayah jajahan. Wilayah jajahan siapa? Itu wilayah jajahan Amerika Syarikat, Britain dan juga Belanda. Dan hal ini telah membawa kepada penglibatan Amerika Syarikat dalam perang di Asia Pasifik dengan mengisytiharkan perang terhadap Jepun. Okay, maksudnya Amerika Syarikat dia isytiharkan perang terhadap Jepun. Seterusnya kejayaan Jepun. Okey, maksudnya dalam perang dunia di Asia Pasifik, Jepun berjaya. Kenapa Jepun berjaya? Sebab strategi berkesan. Okey, strategi berkesan dan penguasaan serangan melalui laut, darat dan udara telah membuktikan kejayaan Jepun. Dan Jepun ini berjaya membentuk empire yang luas di Asia Pasifik menjelang April 1942. Dan kesan
Perang Dunia Kedua ini, kita dapat lihat dia mengorbankan 75 juta nyawa, kemusnahan harta benda, kematian, kesengsaraan, kelaparan, ketakutan, kezaliman dan kemiskinan yang menjadi iktibar agar kita menghargai nikmat keamanan. Okey, seterusnya peta perluasan kuasa Jepun. Okey, peta ni juga terdapat dalam buku teks. Jadi pelajar dapat lihatlah. Dekat sini dia ada tunjuk, okey, nombor 1 ini adalah pendaratan Jepun di Kelantan. Okey, dekat sini pendaratan Jepun di Kelantan. Dan pada hari yang sama, Jepun menyerang Pearl Harbor. Okey, di sini. Dan seterusnya lah Jepun mendarat di Pulau Guam, menguasai Miri. Okey, dan di sini pelajar dapat lihatlah petunjuk-petunjuknya. Okay, so pelajar boleh tengok peta ni. Okay, aplikasi KEBAT dan elemen K. Rakyat memainkan peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan negara. Bincangkan. Okay, soalan ni pelajar boleh bincang dengan guru sejarah masing-masing. Aplikasi KEBAT ini juga sebagai warga negara yang cintakan keamanan, bagaimanakah anda dapat mengelakkan daripada berlakunya peperangan? So, pelajar dapat fikir jawapan dan bincang bersama guru mata pelajaran sejarah masing-masing. Okey, seterusnya kita masuk 3.5 berkaitan dengan faktor kedatangan Jepun di negara kita. Dan pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menjelaskan faktor kedatangan Jepun di negara kita. .5.1 kedatangan Jepun ke negara kita. Yang pertama, kita tengok Tanah Melayu. Serangan Jepun bermula di Tanah Melayu pada 8 Disember 1941. Yang kedua, Sarawak dan Sabah. Serangan terhadap Sarawak dan Sabah pada 16 Disember 1941. Tujuan, kenapa? Ialah untuk penuhi keperluan ekonomi dan kepentingan strategik ketenteraan akibat daripada sekatan ekonomi oleh pihak bersekutu. Apa yang Jepun buat ialah dia gunakan propaganda. Okey, dia gunakan propaganda. Propaganda apa? Slogan. Semangat Asia dan Asia untuk orang Asia. Dan propaganda Jepun ialah matlamat propaganda Jepun untuk tanam semangat anti penjajah barat dan menonjolkan imej Jepun sebagai pembela negara Asia. So, kena ingatlah propaganda Jepun ni kenapa dia nak tanam semangat anti penjajah barat. Dan juga nak menonjolkan imej Jepun sebagai pembela negara Asia. Okey, seterusnya 3.5.2 faktor kedatangan Jepun di negara kita. Okey, kita tengok faktor yang pertama. Disebabkan oleh Jepun nak eksploitasi sumber bahan mentah. Okey, Jepun nak eksploitasi sumber bahan mentah. Yang mana Jepun ingin mengeksploitasi bahan mentah di negara kita untuk keperluan industri. Kesan daripada pembaharuan Meiji dan operasi ketenteraan Jepun. Okay, Tanah Melayu merupakan pengeluar timah dan getah di dunia. Dan Tanah Melayu juga menghasilkan emas, biji besi, arang batu dan juga bauksit. Manakala Sarawak kaya dengan minyak iaitu di Miri dan juga Lutong. Dan pendudukan Jepun merupakan sebahagian daripada pembentukan kawasan lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya untuk kukuhkan ekonomi Jepun. Okey, yang kedua, kenapa Jepun datang ke negara kita? Faktor yang kedua ialah kepentingan strategik ketenteraan. Okey, kepentingan strategik ketenteraan. Kedudukan strategik negara kita sesuai untuk ketenteraan Jepun dan penguasaan Singapura. Penguasaan Singapura dia membuka laluan
penguasaan telaga minyak di Sumatera dan penguasaan Pulau Borneo yang menjayakan penaklukan di Pulau Jawa. Dan tentera Jepun dia menggunakan strategi serangan kilat iaitu gerakan menyerang dengan kombinasi angkatan tentera darat, udara dan laut untuk menawan tanah Melayu. Okey, cikgu highlight kan. Tentera Jepun dia guna strategi serangan kilat iaitu apa? Menyerang dengan kombinasi angkatan tentera darat, udara dan laut. Okey. Kita tengok serangan Jepun terhadap negara kita. Macam mana Jepun mula masuk ke tanah Melayu? Yang pertama ialah Jepun dia mendarat serentak di Kota Baru melalui pantai Sabak dan di Thailand melalui Singgora dan Petani pada 8 Disember 1941. Dan keseluruhan tanah Melayu jatuh ke tangan Jepun apabila Singapura ini ditawan pada 15 Februari 1942. Dan tentera Jepun dia mendarat di Kota Baru dan marah ke selatan melalui jalan darat di negeri pantai timur. Dan kapal Repulse dan Prince of Wales digerakkan untuk menyekat kemarahan Jepun. Tetapi dia ditenggelamkan oleh Jepun di perairan Kuantan. Dan tentera Jepun dia mendarat di Thailand, memasuki Kedah dan berpecah kepada dua pasukan untuk marah ke selatan. Dan satu pasukan ke Pulau Pinang, kemudian marah ke selatan melalui pesisiran pantai barat. Dan satu pasukan lagi melalui jalan darat menuju bandar utama di negeri-negeri pantai barat. Dan serangan tentera Jepun ke atas Sarawak dan Sabah bermula dengan pendaratan di Miri. Dan sepasukan tentera Jepun marah menduduki Sibu dan Kuching. Sepasukan lagi marah ke Sabah melalui Labuan dan menduduki bandar utama Sabah. Dan pendudukan Jepun disandarkan melengkapkan kempen serangan Jepun di Sabah. Ini adalah peta. Dalam peta ini juga terdapat dalam buku teks pelajar-pelajar. Okey, ini adalah huraian tadi. Tengok, pertamanya tentera Jepun dia mendarat di Kota Baru, Kelantan melalui mengikut jalan darat di negeri-negeri pantai timur. Okey, lepas tu tentera Jepun dia mendarat di Thailand. Okey, dia memasuki apa? Dia memasuki Kedah dan berpecah kepada dua pasukan untuk marah ke selatan. Seterusnya ini kapal Repulse dan Prince of Wales digerakkan untuk menyekat kemarahan Jepun. Lepas tu dia masuk satu pasukan ke Pulau Pinang dan satu lagi mengikut jalan darat menuju ke bandar utama di negeri pantai barat. Okey, jadi pelajar dapat tengoklah kat petunjuk ni arah ke mana ke mana. Okey, dan arah yang putus-putus ini arah kapal Repulse and Prince of Wales, kedudukan, lepas tu yang ni kedudukan tentera British dan ini adalah lambang kapal perang Jepun. Okey, dan ini adalah peta kemarahan pergerakan tentera Jepun di Sarawak dan Sabah. Jadi pelajar dapat tengok peta ni macam mana kemarahan-kemarahan tentera Jepun dekat negara kita. Okay, aplikasi KEBAT dan elemen K. Kebijaksanaan penting dalam merancang strategi untuk berjaya. Bersetujukah anda? Jelaskan. Okey, ini pun pelajar dapat boleh jawab dan bincang bersama guru mata pelajaran sejarah masing-masing. Okay, strategi peperangan yang mantap, slogan dan propaganda Jepun yang berjaya mempengaruhi rakyat tempatan menjadi faktor mengapa Jepun mudah menakluk tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Jelaskan. Yang ini juga pelajar boleh bincang bersama guru mata pelajaran sejarah masing-masing. Last sekali untuk topik hari ini 3.6 itu berkaitan dengan dasar pendudukan Jepun di negara kita. Dan pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menerangkan dasar pendudukan Jepun di negara kita.
3.6.1 dasar pendudukan Jepun di negara kita. Okey, kita ada 3 dasar, iaitu dasar pentadbiran, dasar ekonomi dan juga dasar sosial. Okey, ini dasar pendudukan Jepun di negara kita. Dan dasar pemerintahan tentera daripada Panglima Agung Japanese Sultan Elmi. Okey, nah terbagi kepada 3 dasar pentadbiran, dasar ekonomi dan juga dasar sosial. Okey, dasar pentadbiran. Dasar pentadbiran terbahagi kepada 3 pula pecahan. Itu pentadbiran tentera Jepun, dasar terhadap Raja-Raja Melayu dan dasar terhadap kepimpinan tempatan. Kalau dasar ekonomi berkaitan dengan ekonomi lah. Manakala dasar sosial terbahagi kepada 4. Itu pendidikan, agama, catuan dan penghasilan makanan dan juga layanan terhadap penduduk. Jadi, kita akan tengok satu-satu dasar pentadbiran tentera Jepun di negara kita. Okey, yang pertama, dasar pentadbiran. Kita tengok dasar pentadbiran yang pertama, itu pentadbiran tentera Jepun. Macam mana pentadbiran tentera Jepun? Okay, Tanah Melayu gabung dengan Sumatera untuk bentuk kawasan pertahanan khas. Okay, cikgu highlight. Tanah Melayu gabung dengan apa? Sumatera untuk dia bentuk kawasan pertahanan khas. Diletakkan di bawah pentadbiran tentera Jepun ke-25 yang mana ia berpusat di Singapura. Okay, dan ianya dipisahkan kerana perbezaan sistem politik. Itu dipisahkan sebab perbezaan sistem politik dan ekonomi yang ketara di bawah British dan Belanda sebelum perang. Dan Sumatera ni diletakkan di bawah tentera Jepun yang berpusat di Bukit Tinggi, itu di Sumatera. Manakala Tanah Melayu pula diletakkan di bawah tentera Jepun berpusat di Taiping, Perak. Dan Singapura sebagai Shonento, itu Pulau Cahaya Selatan dan diasingkan. Tanah Melayu pula dikenali sebagai Malai Baru, iaitu Melayu Baru. Okay, tadi kena ingatlah ni, Singapura sebagai Shonento dan Tanah Melayu sebagai Malai Baru. Okey, dan seterusnya Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu di bawah pentadbiran Thailand. Sarawak, Sabah dan Brunei digabung menjadi satu unit pentadbiran yang dikenali kita Borneo dan diketuai oleh Governor General. Okey, ini adalah pentadbiran tentera Jepun. Seterusnya, dasar terhadap Raja-Raja Melayu. Apa yang Jepun buat kepada Raja-Raja Melayu? Jepun dia iktiraf kedudukan Raja-Raja Melayu. Okay, iktiraf kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua dalam hal agama Islam dan juga adat Melayu. Okey, diberi pencen sebelum perang dan kedudukan Sultan di negeri masing-masing di bawah pengawasan Governor Jepun. Dan pengiktirafan dibuat semasa persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera di Singapura pada Januari 1943. Seterusnya, yang ketiga, dasar terhadap kepimpinan tempatan. Okey, kepimpinan tempatan dan memberi peluang kenaikan pangkat kepada pemimpin tempatan. Tujuan dia untuk mengatasi masalah kekurangan pegawai dan dia mendapat sokongan penduduk. Seterusnya, penubuhan institusi latihan pemimpin-pemimpin muda ataupun Kwa Kunrenjo untuk melatih, dia nak menanam semangat memperjuangkan cita-cita politik penduduk tempatan. Okey. Dan pada zaman pemerintahan Jepun ini juga kita ada Kempeitai. Kempeitai, apa itu Kempeitai? Kempeitai ini adalah pasukan polis tentera yang menjaga kepentingan pentadbiran tentera Jepun. Okey, ingat pasukan polis tentera yang menjaga kepentingan pentadbiran tentera Jepun. Okey, dia ganas, kejam, seksa dan dia bunuh sesiapa yang disyaki sebagai anti pentadbiran Jepun. Okey.
So, cikgu harap korang pelajar dapat ingatlah apa itu camp petai. Okay, seterusnya adalah dasar ekonomi. Apa yang Jepun buat kepada ekonomi tanah Melayu masa itu? Ialah ekonomi kawalan. Okay, ekonomi kawalan. Macam mana ekonomi kawalan? Jepun dia memperkenalkan rancangan pengeluaran 5 tahun. Okay, Jepun memperkenalkan rancangan pengeluaran 5 tahun. Kenapa? Untuk bangunkan industri tempatan. Okay, bangunkan industri tempatan dan dia nak memastikan penggunaan optimum peralatan dan juga kemudahan sedia ada. Dan jawatan kuasa penyelidikan bahan untuk mengawal selia pelupusan barang dan membuat penyelidikan kegunaan baharu. Dan mata wang Jepun, mata wang Jepun dikenali sebagai wang pokok pisang. Okay, maksudnya masa ni ada mata wang baru yang diperkenalkan oleh Jepun, iaitu mata wang pokok pisang yang dicetak menggantikan mata wang yang digunakan oleh British. Okay, Jepun perkenalkan mata wang pokok pisang ini untuk menggantikan mata wang yang digunakan oleh British. Seterusnya kita masuk dasar sosial. Dasar sosial terbahagi kepada 4. Okey, ada pendidikan, agama, catuan makanan dan juga layanan. Okey, yang pertama kita fokus kepada pendidikan. Okey, macam mana sistem pendidikan pada zaman pemerintahan Jepun? Okey, yang pertama ialah Jepun dia tutup sekolah Inggeris dan juga Cina. Okey, Jepun tutup sekolah Inggeris dan Cina. Dan sistem persekolahan Jepun diperkenalkan. Sistem persekolahan Jepun diperkenalkan untuk semangat persaudaraan sejagat. Untuk semangat persaudaraan sejagat bagi capai teknologi industri, nak tingkatkan disiplin dan juga terap nilai Jepun. Dan tentera Jepun dia berusaha pupuk nasionalisme Asia dan hapuskan pengaruh Barat. Jepun dia nak hapuskan pengaruh Barat. Dan dia tanam semangat kepada Jepun, tanam kesetiaan kepada Jepun melalui pendidikan. Jepun guna sistem pendidikan. Dan sistem pendidikan ini menekankan semangat Jepun ataupun Nippon Seishin, hormat kebudayaan dan juga Maharaja Jepun, Tenoheka. So ini adalah sistem pendidikan yang Jepun nak terapkan dalam kalangan masyarakat Melayu masa itulah. Okey, dan seterusnya ialah dari segi agama. Kita tengok agama. Macam mana agama pada zaman pendudukan Jepun. Okey, Jepun dia hormat agama Islam dan juga adat Melayu. Okey, dia hormat agama Islam dan adat Melayu. Dia tidak campur tangan dalam adat resam tempatan. Jepun dia tak campur tangan dalam adat resam tempatan. Dan kelas pengajian Al-Quran dan sekolah agama diteruskan. Okay, kelas pengajian Al-Quran dan sekolah agama diteruskan. Dan Majlis Agama Negeri dibentuk. Okay, kena ingat Majlis Agama Negeri dibentuk. Dan persidangan agama Islam diadakan di Singapura dan Kuala Kangsar. Dan masjid digunakan untuk sampaikan titah sultan. Okay, ini adalah macam mana keberadaan agama kita pada pendudukan Jepun. Okay, seterusnya kita tengok catuan makanan. Okay, catuan makanan. Macam mana catuan makanan ini? Okay, Jepun dia kenalkan Ordinan Kawalan Barangan. Okay, kena ingat Jepun dia memperkenalkan Ordinan Kawalan Barangan dan bahan penting kenapa? Untuk kawal bekalan akibat daripada kekurangan makanan. Okay. Dan catuan makanan dikuatkuasakan untuk kawal penjualan barang asas seperti beras. Okey, pertama Jepun kenalkan Ordinan Kawalan Barangan dan bahan penting. Lepas tu Jepun kenalkan catuan makanan dan seterusnya kad catuan makanan dikeluarkan oleh pejabat kawalan makanan. Dan Jepun ini dia galakkan penduduk tanam makanan sendiri.
Dan disebabkan oleh keperitan hidup menjadikan penduduk masa itu kreatif, iaitu dihasilkan ciptaan baru berasaskan bahan tempatan untuk kelangsungan hidup mereka seperti tempe daripada biji getah. Okay, dan last sekali, dasar sosial dari segi layanan. Okay, macam mana layanan Jepun kepada penduduk tanah Melayu masa itu? Okay, layanan kita bagi kepada 3, iaitu orang Melayu, orang India dan juga orang Cina. Kita tengok orang Melayu dan peribumi. Okay, orang Melayu dan peribumi dapat layanan yang baik kerana dia bekerjasama dengan Jepun untuk dapatkan sokongan bagi licinkan pentadbiran. Manakala orang India, Jepun bantu tubuhkan tentera kebangsaan India di Tanah Melayu dan Borneo Utara untuk dapatkan kerjasama mereka dalam rancangan kuasai negara India. Manakala orang Cina pula, dia dapat layanan yang kejam. Kenapa? Sebab akibat daripada permusuhan perang China-Jepun. Jadi semua kaum sengsara dan pengalaman pahit akibat kekejaman Jepun. Jadi ketiga-tiga kaum yang ada di Tanah Melayu masa itu mengalami keperitan hidup disebabkan oleh kekejaman tentera Jepun. Okey pelajar, jadi setakat ini sahaja untuk hari ini. Kita akan sambung subtopik yang seterusnya pada kelas akan datang. Jadi sekiranya pelajar ada sebarang persoalan atau pertanyaan, bolehlah rujuk kepada guru mata pelajaran sejarah kelas masing-masing. So, saya harapkan pelajar semua berada dalam keadaan yang sihat dan stay safe. Jaga diri, jaga kesihatan. Sejumpa lagi. Terima kasih.